Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersiaran bersama-sama pada petang ini dalam Al-Kuliah di TV3 secara langsung 5 sampai 6 petang pada petang ini. Seperti biasalah pada minggu-minggu lepas macam itu juga. Dan tuan dan puan baru tadi kita melihat dan kita menyedari tentang ada berlakunya gerhana matahari, dan itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya firman-Nya yang bermaksud di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berlakunya penciptaan orang kata langit dan bumi, dan juga peredaran pertukaran malam dan siang. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi sesiapa yang mahu berfikir. Jadi tuan-tuan puan, bukanlah gerhana matahari itu berlaku disebabkan adanya kematian. Walaupun hari ini ada sahabat saya meninggal, takziah untuk Pak Long sekeluarga, meninggal pagi tadi, alhamdulillah meninggal orang kata pada hari Jumaat. Apapun bukan dengan sebab gerhana matahari berlakunya kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang, tidak ada kena-mengena. Itu semuanya barangkali mengisahkan kita bahawa Allah Taala itu Maha berkuasa atas segala-galanya. Dialah empunya langit dan bumi. Apapun dan perempuan, pada petang ini kita akan berbicara tentang topik yang orang kata seringkali menjadi satu harapan kepada ibu dan bapa, terutamanya yang baru berkahwin, yang kemudian isterinya mengandung ataupun hamil, iaitu tajuk kita adalah kelahiran. Kelahiran bayi, kelahiran seorang anak ataupun janin yang kita nanti-nantikan, yang comel, yang montel, yang sihat, yang sempurna tubuh badannya. Jadi tajuk kita adalah kelahiran. So bagi mereka yang sekarang ni sedang mengandung, sedang hamil ataupun hendak hamil, jadi tunggulah di kaca TV sampai 6 petang. Kita akan cerita tentang kelahiran dari sudut kaca mata Islam. Dan yang selayaknya untuk mengupas tajuk ini bukanlah saya. Saya driver saja. Ada dia punya panelnya. Panelnya ialah yang bahagia Ustaz Badli Shah Alauddin daripada Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk makluman tuan dan puan, pada petang cukup ceria ini kita ada penonton-penonton dalam studio. Daripada mana? Daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, PNMB, Jalan Chan Solin. Assalamualaikum semua. Oh, hari ini gelombang biru hari ini. Masya Allah ya. Dan bersama saya sebagai wakil untuk teman saya di pentas ini ialah yang bahagia Haji Azizan. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Muda-muda dah pergi haji dah. Jadi tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan ada persoalan, ada kemusykilan, ada permasalahan ataupun perkongsian untuk dikongsikan kami, bolehlah tuan-tuan puan hantarkan email ataupun SMS kepada kami, dan kita akan pilih 2 SMS yang terbaik. Siapa yang menepati tajuk dan soalannya memang kreatif dan inovatif, Pustaka Salam Bermurah Hati untuk menyumbangkan 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kitab ni memang bagus. Saya dah baca kitab ni sebab dia berbahasa Malaysia lah, bahasa Melayu, senang dibaca, dan ada dia khususkan untuk mazhab Imam Syafi'i saja. Rugi anda kalau anda tidak dapat kitab ini. Nak beli boleh juga, tapi hari ini dapat free dengan syarat anda jadi orang kata yang menghantar SMS percuma. Okey, akan dapat nanti ya. Terima kasih Pustaka Salam. Dan juga penaja kita yang lain ialah Produk di Hatiku. Ini produk kesihatan. Ada jusnya, ada kopinya. Orang tu tak jual ya, orang dia jual jus dan kopi saja. Jadi tuan-tuan puan, itu antara penyumbang-penyumbang Al-Kuliah pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Dia ada bekal kita majalah Asuh dan Anis. Ini satu majalah yang memang saya suka sangat-sangat. Favourite saya ni. Banyak informasi dan maklumat yang berkaitan dengan keagamaan terutamanya. Okey. Dan juga terima kasih kepada produk kesihatan Aifa Health. Produk herba yang memang khusus untuk kencing manis ataupun diabetes. Jadi ini insulin yang baik untuk kesihatan kita. Terima kasih Aifa Health dan juga penyumbang-penyumbang yang lain. Semoga anda diberkati Allah, insya-Allah. Kita teruskan tajuk kita tentang kelahiran. Saya dimaklumkan bahawa Encik Haji Azizan sedang menunggu kelahiran anak pertama. Yes. Berapa bulan dah isteri mengandung? 3. 3 bulan. Tak sabar-sabar kan? Alhamdulillah. Sebab tu senyum manja je kan? Alhamdulillah. So nak tanya Ustaz Badli Shah tentang dia senyum tadi Ustaz, melambangkan keseronokan dia walaupun baru 3 bulan. Barangkali tak sabar-sabar asyik gosok perut isteri je kan. Jadi nak tanya Ustaz,
adakah itu sunnah dalam agama kita supaya kita gembira dengan kata apa bayi yang bakal dilahirkan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Ustaz Fauzi, khususnya tetamu-tetamu sekalian dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sememangnya bagi setiap manusia yang berumah tangga, pastilah dia cita-cita yang ada dalam hatinya untuk mendapatkan cahaya mata. Sebab itu dalam hadis Nabi menyatakan anak-anak ini dia panggil samaratul qalb. Maknanya dia buah hati kita. Sebab itu budak-budak kalau dalam rumah sebenarnya kalau kita pening anak-anak melompat sana melompat sini, cuba dia tak ada, kita terasa sangat kosong rumah tersebut. Sebab itulah datuk-datuk, nenek-nenek di kampung kalau tiba cuti sekolah gembira. Cucu-cucunya balik berlari dalam rumah dia buat bersepah. Dia tak jadi masalah. Buka balik sekolah, nanti dia pening lah. Dia terasa sunyi. Sebab anak-anak ni dia menghiburkan. Sebab itulah dalam satu kaedah para ulama sebut kahwin ini salah satu perkara yang boleh menyeronokkan bila dapat anak. Sebab kata ulama az-zawaj bermakna al-istimta' wa injabil aulad. Kahwin ini ialah berseronok-seronok. Seronok maknanya dengan pasangan kita. Jangan 7 hari seminggu, 6 hari bergaduh sehari baik. Itu tak seronok. Mesti mau hari-hari seronok. Yang kedua, injabil aulad. Mesti ada anak. Bila ada anak, dia jadi pelengkap. Waktu kita tengok tetamu kita tadi gembira. Walaupun pada awal-awal bulan kelahiran. Tetapi kita sudah ada nampak kegembiraan. Itu sebab di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat. Tak kala Allah ingin memberitahu kepada isteri-isteri para Nabi ini tentang bahawa mereka ini akan dapat anak, akan dapat zuriat. Allah menggunakan perkataan gembirakan. Bahawa memang bergembiralah kita. Sebab itu kita ingin memberi nasihat kepada kaum ibu di luar sana. Kalau sedang hamil, mesti gembira. Mesti syukur. Ini zaman moden. Orang nak dapat anak habis duit ribu-ribu. Orang nak dapatkan anak susah sekarang ini. Apatah lagi zaman pencemaran ini, langit ozon bocor apa semua dengan sayur kimia gedebung-gedebang. Tapi kita alhamdulillah ada rezeki ini Allah bagi. Sebab itu mesti bergembira apabila kita ini diberikan rezeki oleh Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kena gembira dalam perempuan seronok. Sebab kadang-kadang tidak gembiranya kita akan beri efek kepada anak dalam perut ibu tadi. Kalau kita tak gembira, anak pun macam tak nak keluar je. Dia macam dah dalam perut ibu dah serabut dah. Dengan panggil bapak dan ibunya. Yang barangkali aku tak naklah, aku belum sedia lagi di bapak, engkau gugur je lah. Sedap pernah berlaku dalam perempuan bagaimana anak tersebut bila dia lahir, bila ayah dia sentuh dia menangis. Bila mak dia sentuh dia seronok, dia diam. Ayah sentuh dia menangis sebab ayah pernah kata, wahai isteri aku, kau gugur je lah budak ni, aku tak bersedia jadi bapak lagi. Jadi tuan-tuan kena seronok ya, Tuhan bagi anak kepada kita. Apapun Ustaz, sebagai step pertama Ustaz, bila dah lahir anak ni biasanya orang azan dan qomat kepada telinga kanak-kanak tersebut Ustaz. Jadi Nabi pun pernah buat bila mana Fatimah melahirkan Hasan, ketika itu Nabi pun mengumandangkan azan dan qomat. Jadi nak tanya Ustaz, penting satu mak bapak penting, bapak ni kena pandai azan dan qomat. Ada bapak dia bukan azan Ustaz, dia takbir raya. Itu masalahnya. So nak tanya Ustaz, apakah hikmah diazankan dan diqomatkan telinga budak ni? Silakan Ustaz. Terima kasih. Inilah cantiknya ajaran Islam. Sebab manusia ini kalau setakat dia ada anak, dia beranak, dia membesarkan anak, bagi makan. Kalau sekadar itu lembu pun reti buat benda macam tu. Agama ajar anak bukan sekadar dilahirkan, diberi makan, gemuk-gemukkan dia. Tidak. Tetapi diberikan pendidikan dan ilmu. Maka agama ajar bermula daripada kelahiran ini. Kita sudah boleh didik anak-anak kita. Sebab itu bila disebutkan oleh Ustaz Fauzi tentang kaedah azan. Azan ini satu kaedah pendidikan. Ini masalah. Terutama ibu bapa yang muda-muda ini, yang baru dapat baby, kadang-kadang di hospital kita tengok bila anaknya masuk dalam tempat letak baby ini, dia bukan sibuk nak qomat azan, dia sibuk ambil gambar, kongkang dengan kamera ini. Banyak lagi kerja lain yang dia boleh lakukan, antaranya azan dan qomat. Apa sebab mesti azan dengan qomat? Pertama, kita kena ingat bahawa panca indera pertama yang diberi oleh Allah dan yang terakhir ditarik adalah telinga kita. Sebab itu bila kita ini dilahirkan saja orang azan.
Sebab telinga kita masa tu berfungsi. Kemudian bila kita nak mati nanti, orang akan talqinkan kita, ajarkan la ilaha illallah. Kan itu juga yang terakhir ditarik. Itu satu. Yang kedua, otak bayi ini dia macam kaset kosong. Daya rakamannya kuat. Kita ini otak kita macam kaset juga yang dah dewasa ini. Tetapi kaset kita kaset kusut. Banyak berlapis-lapis. Budak kecil, apa yang diajar, itu dia senang nak ingat. Maka kita nak sebelum telinga dia sempat mendengar lagu Aku Bukan Superman, sebelum telinga dia tangkap dulu lagu-lagu yang lain, kalimat pertama yang kita nak masukkan ialah lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebab budak kecil bila umurnya 1 tahun 2 tahun, dia tengok azan dalam TV, dia akan pandang dan tengok. Seolah-olah dia ketika itu dia panggil déjà vu, iaitu aku pernah dengar kalimah ini di mana? Semasa dia baru-baru lahir. Itu kalau mak bapak atau bapak dia azankan dia. Kalau tidak, rugi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan Nabi suruh kita azan dan qamat ini adalah untuk nak menjauhkan daripada jin dan setan. Perlu diingat, ada satu jenis jin ataupun setan ini, dia memang kerjanya ganggu budak-budak. Dalam satu hadis daripada Baihaqi, Nabi sebut nama makhluk itu ialah Umusbiyan. Dia memang mengganggu budak-budak kecil yang baru lahir ini. Jadi kita azan dan qamat, dan azan yang kita bacakan itu adalah dakwah yang paling sempurna. Kan kita lepas azan, kita doa, wahai Tuhan yang memiliki seruan yang paling sempurna. Azan adalah seruan paling sempurna kita berikan kepada mereka. Saya perlu tegaskan sekali lagi, Islam ni dia nak suruh kita didik anak bermula daripada pemilihan pasangan kalau daripada awalnya. Tapi bila dah lahir, bukan bermula daripada pergi sekolah. Tapi bila lahir itu saja. Sebab menurut kajian hari ini, pakar-pakar kanak-kanak mengatakan, anak-anak ni dia punya otak dia, proses kematangan otaknya sudah bermula daripada bulan ketiga dalam kandungan. Sama macam tetamu kita ini, dia dah mula daripada bulan 3 dalam kandungan sampai umurnya 6 tahun dia sudah berlaku proses kematangan otak. Lebih tepat lagi, ketika anak lahir, otaknya sudah ada 25%, 25% otaknya. Ketika umurnya 6 bulan, dia sudah ada 50% otaknya. Ketika umurnya 3 tahun, otaknya dah sampai 85%. Ketika umurnya 6 tahun, otaknya sudah ada 95%. Maknanya kalau macam dalam tetamu kita tadi, dia 3 bulan. Maknanya sekarang ini, kata saintis, antara 3 hingga 4 bulan telah terbina 100 bilion sel otak di dalam bayi, di dalam perut ibu itu tadi. Sebab itu, mesti diazankan, diqamatkan. Kita nak lafzul jalalah itu, akidah itu, masuk mula-mula kepada anak-anak kita. Terima kasih Ustaz. Itulah antara step-step dalam pompa yang patut kita lakukan bila saja sebaik saja di-announce ataupun diumumkan oleh nurse pakcik atau abang dan dapat seorang anak. Antaranya adalah cepat-cepat azankan dia. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, dapat menghindarkan syaitan dan sebagainya. Saya tanya Ustaz satu lagi Ustaz. Satu lagi istilah dipanggil belah mulut ni, kesian budak-budak kan, baru lagi kena belah mulut dah kan. Jadi setengah tempat panggil belah mulut, di negara dipanggil tahnik. Jadi Ustaz boleh tak cerita kaedah belah mulut ataupun tahnik, apakah menggunakan pisau, parang dan sebagainya nak belah mulut ni, dan siapakah yang sepatutnya belah mulut dan apa hikmahnya belah mulut ataupun tahnik ni? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Tahnik ataupun orang Melayu panggil belah mulut adalah suatu perkara yang kita lakukan kepada bayi yang baru lahir, iaitu dengan caranya memberikan dia manisan yang disebut sebagai antara contohnya kurma ataupun beberapa alternatif benda-benda manis yang lain. Kalau berdasarkan amalan sunnah, para sahabat biasa bila dapat anak, mereka akan tunjuk pada Nabi. Dan Nabi akan ambil anak tersebut, dia ada doa-doanya yang khusus. Kemudian Nabi akan ambil, ini tuan-tuan, puan-puan boleh buat, tak ada masalah. Ambil saja kurma itu tadi, kunyah sedikit, ngap, ambil daripada mulut kita balik, masukkan balik ke dalam mulut budak tu. Itu kena ingat, jangan salah pula ya. Makan kurma ambil biji masuk, mati pula budak tu nanti. Mati anak orang. Kita ambil yang tu saja. Apa tujuan dia? Kita nak ambil barakah. Mengambil berkat daripada orang yang kita minta tolong tahnik itu tadi. Sebab itu kepada ibu bapa atau bapa lah yang rasa dirinya tu tak berapa sesuai nak tahnik, lebih baik disubkonkan pada orang lain. Contohnya orang-orang alim, atau di kampung kita kalau tak ada ustaz-ustaz, carilah orang yang tak pernah mengata ke orang, mulutnya baik, penyabar. Kita minta dia sebab kita nak ambil barakah. Tapi masalahnya budaya kita bila buat tahnik atau belah mulut ni, Masya Allah, macam upacara kahwin, terlampau sangat meriahnya.
Kadang-kadang sampai ada majlis-majlis yang pelik. Kadang dia nak bagi tahnik ni, dia cukup tahnik ni kan sekadar kurma. Tapi kita kan kreatif, macam-macam taruhnya. Kurma, ada pula madu, ada pula air zam-zam, kurma pula kurma ajwah, kurma Nabi tu, 100 lebih sekilo tu. Kemudian apa lagi, dia taruh asam, garam, macam nak masak tom yam. Ini semua dah. Patutnya tahnik ni kita nak buat simple sajalah. Tapi itu juga tidak ada masalah kerana kita nak simbol kegembiraan, kesyukuran, nak beritahu pada orang kampung, ini saya sudah jadi datuk, saya sudah jadi bapa, tak ada masalah. Tapi cara untuk melakukannya sangat mudah dan semua orang boleh melakukannya, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Saya yakinlah tuan perempuan di rumah ataupun di mana saja barangkali memang banyak benda yang nak tanya kepada Ustaz. Bolehlah hantar SMS ataupun email. Saya pun ada banyak benda Ustaz tanya ni tentang terutama benda-benda khurafat yang kadang-kadang berlaku bila belah mulut anak ni. Ada yang masih guna kata apa? Tepung tawar dan sebagainya sapu kat kepala anak. Jadi barangkali Ustaz boleh kupas nantilah benda-benda ni adakah dia sunnah ataupun apa benda. Jadi tuan perempuan, apa kata kalau sementara kita menanti soalan daripada anda semua yang saya akan baca dalam notebook nanti ataupun laptop, kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kelahiran. Bagi mereka sedang menunggu saat-saat kelahiran untuk anak yang pertama, kedua, ketiga ataupun yang ke-13, alangkah baiknya duduk dekat TV dan kita perhatikan apakah yang sunnah dan apakah yang tak patut kita buat. Apapun tadi kita dah tengok promo tentang sahabat Al-Kuliah yang bernama Halaqah tu, adik Al-Kuliah bernama Halaqah pada 17 Januari ini, Ahad jam 9.30 malam dengan tajuk Muhammad bin Idris. Siapakah Muhammad bin Idris? Dan kita perhatikan dalam halaqah pada Ahad ini jam 9.30 malam. Ya, okey. Teruskan kepada persoalan daripada penonton di studio. The PNMB, Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Saya nak tanya Puan Siti Marisa. Silakan Puan Siti kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu pertanyaan ni Ustaz. Ya. Bolehkah jika anak yang dilahirkan diberi nama seperti mencantumkan nama ibu dan ayah atau memberikan nama tanpa mengetahui maksud di sebalik nama itu? Okey, terima kasih. Bila cantum-cantum nama kan, kadang-kadang nama mak dia Nisah, nama suaminya Hasan, nama anak Nisan. Macam kereta pula Ustaz ya. Silakan Ustaz Walisyah, silakan. Terima kasih kepada Puan Siti di atas persoalan tadi. Ini satu pertanyaan yang baik kerana kita merasa khawatir apabila melihat di kalangan masyarakat Islam mutaakhir ini kurang mengambil perhatian tentang hal nama. Kononnya prinsip mereka apalah ada pada nama. Ini tak boleh sebab Nabi sebut innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum, kata Nabi, hadis Abu Daud. Kamu nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kamu, nama bapa kamu, maka perelokkan nama-nama kamu, kata Nabi. Sebab itu dalam persoalan tadi, apakah kaedah boleh atau tidak kita mencantumkan nama kita, suami dengan isteri, mak dan bapa jadi nama anak? Kalau cantuman itu menghasilkan maksud yang baik, ahlan wa sahlan. Sebagai contoh, maknya bernama Azizah, suaminya bernama Luqman. Jadi Azizah ambil Az, Luqman ambil Man, Azman. Itu bagus. Yang ada cita-cita tinggi. Yang kita khawatir yang cantum-cantum tak tentu arah, ini kita takut. Contohnya, ayahnya nama Firdaus, maknya nama Maimun. Firdaus ambil Maimun ambil On, Fir'aun. Ini tak boleh walaupun diulang-ulang sebut dalam Quran nama Fir'aun itu. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang nama ini orang kita tak berapa ambil tahu. Sekarang ni alhamdulillah di sekeliling kita ramai orang pandai bahasa Arab. Pergilah bertanya. Kadang nak tahu anak tu nama Syakirah, makna yang hamba yang bersyukur. Bagus. Tapi sebab tak belajar, lalu tukar shin jadi sin. Syakirah. Itu beza maknanya. Syakirah itu hamba perempuan yang bersyukur. Syakirah itu pemabuk. Kan biasa mabuk je, pening je anak kita. Itu sebab nama itu adalah doa. Kalau kita taruh nama elok, kita doakan dia. Doa-doa dia akan jadi baik. Rujuk kepada orang di sekeliling kita. Jangan suka-suka hati. Sebab itu orang Melayu, dia bab nama ini, dia agak sombong sikit. Tak nak tanya orang.
Kadang namanya murakkab, Ustaz Fauzi. Masya Allah. Kalau orang Arab tengok nama orang Melayu, pening. Murakkab maknanya 2-3 lapis. Muhammad, Firdaus, Hafizi, Daniel, Syazwani, Syafwani bin Ali. Ya Allah, panjangnya lah murakkab dipanggil. Kita kompreskan, pendek-pendekkan sikit. Muhammad bin Idris. Contoh kan pendek saja. Muhammad bin Ali. Itu baik. Panduan nama ni banyak. Di pasaran banyak tentang kitab-kitab. Apa nama yang terbaik? Abdullah, Abdurrahman, nama-nama Nabi. Ada 25 nama Nabi. Kemudian nama para sahabat. Ini banyak. Boleh kita jadikan panduan. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi nama Ustaz. Ya. Isteri nama Kamariah. Suami nama Harun. Jadi Korun. Okey, kita tanya pula Siti lah ya. Puan Asia daripada PNMB juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin kemukakan satu soalan, iaitu adakah bayi yang baru gugur wajib disolatkan? Sama ada gugur secara semula jadi ataupun disengajakan? Okey, terima kasih Puan Asia. Cerita bab keguguran bayi. Silakan Ustaz, sengaja tak sengaja. Terima kasih kepada puan yang bertanya, apakah hukum bayi yang solat itu? Perlukah kita solat ataupun tidak? Baik, yang ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Sebagai contoh, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab menyebutkan bahawa tak perlu kita memandikan atau menyemayangkan jenazah bayi yang keguguran kecuali bayi itu hidup walaupun untuk beberapa detik. Asal dia lahir hidup sekejap kemudian mati. Itu barulah kita urus seperti biasa. Tetapi kalau dia tidak, maka tidak perlulah. Kemudian ada huraian lagi. Kalau bayi itu kurang daripada 4 bulan, sama ada dia mati ataupun dia gugur itu dia dah mati, maka ada juga pendapat mengatakan tak perlu mandi, tak perlu solat dan sekadar kita balut dan kebumikan sahaja. Kalau umurnya 4 bulan ataupun lebih, maka di sini perlulah kita mandi dan solatkan. Untuk mempermudah pemahaman, sebab kita mazhab Syafi'i nak lebih mudah, Imam Syafi'i menyebut kalau bayi itu lahir sebelum 6 bulan dan ada tanda-tanda hidup dalam perut, mana dalam perut kita rasa dia bergerak, dia ke sana ke mari apa semua. Kalau dia gugur, maka kita hendaklah mandi dan juga kafankan. Kalau tidak ada tanda-tanda hidup, gugur begitu saja, perlu diperhatikan 2 perkara. Pertama, kita tengok bila dia gugur itu adakah dia berbentuk lembaga manusia. Kalau dia tidak bentuk lembaga manusia, tak perlu uruskan seperti biasa. Tapi kalau dia ada bentuk, maka hendaklah diuruskan seperti jenazah yang biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya pergi ke panel penonton yang lain, saya nak tanya Haji Azizan dululah. Ya. Sekarang ni bayi dalam perut isteri 3 bulan kan? Ya. Okey, sekarang ni dah dengar Ustaz cerita tadi, dia pun ada sikit gugup Ustaz tentang keguguran tadi tu ataupun dah kelahiran semua ni. Ada soalan tak tentang apa tadi tu? Ada. Ceritakan. Berkenaan uri yang dah jatuh daripada bayi. Apa orang kata cara Islam untuk menguruskan uri itu? Uri, okey. Baik, terima kasih. Ini juga boleh kita beri nasihat kepada anak-anak muda kita khusus di luar sana yang kurang ambil perhatian. Bila isteri dia itu bersalin khususnya di tempat-tempat lain, di hospital atau di klinik swasta, maka dia lepas selesai discharge isteri, dia pun balik menonong saja bawa baby dan barang-barang. Uri itu dia tinggalkan. Itu tak boleh. Sebab uri ini perlu kita hormat kerana dia duduk bersama baby. Itu kembar kepada baby kita semasa duduk di dalam perut itu tadi. Dan kita tidak mahu ada orang lain gunakan uri anak kita untuk buat benda tak senonoh ataupun guna untuk dikomersialkan buat produk itu ini menurut cerita-ceritanya ya. Jadi hendaklah kita uruskan seperti mana kita tanam dengan cara elok. Tanam itu bukanlah kena ada talqin apa macam buat tenesan, itu tak ada. Cuma nak mengelakkan digali balik oleh binatang. Cuma kalau nak ikut amalan orang Melayu ni pelik lagi, la ilaha illallah. Orang Melayu tuan-tuan puan-puan, dia bubuh pensel, dia bubuh kalkulator pun ada. Kenapa tak bubuh laptop biar dia jadi pakar IT apa semua ya? Taruh mikrofon supaya jadi pengacara, macam-macam lah. Ini semua ini tidak dikatakan salah, tapi tafaul. Kita kononnya nak bersangka baik doa, tapi bukan itu caranya. Sekadar kita nak uruskan dan jangan dibiarkan uri itu orang-orang yang kita tak kenal uruskan. Kalau kita geli, nak basuh, nak apa, boleh suruh pada bidan, insya-Allah. Ya? Okey, terima kasih. Kita soal lagi daripada PNMB akan tanyakan soalan Cik Mat Khairiri. Silakan Cik Mat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah di antara doa-doa yang disunatkan dibaca setelah kelahiran bayi? Okey, terima kasih. Doa-doa atau baca-bacaan ataupun apa pula Ustaz yang lepas dapat bayi tu apa kita nak baca? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih.
tentang doa ataupun bacaan-bacaan yang boleh kita baca tatkala mendapat saja bayi ataupun baby ataupun pergi melawat orang yang baru lepas bersalin, ada banyak. Maknanya janganlah sekadar tengok baby, hello, hello, cium, sayang, sayang. Ini tak nampak cerdik. Jadi antara yang tuan-tuan muslimat kita boleh buat sama-sama, datang saja baby, tengok baby, pertama kita baca surah Al-Ikhlas. Kita baca ya, surah Al-Ikhlas. Yang kedua baca surah Al-Falaq. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian baca surah An-Nas. Kemudian kita tambah surah At-Tariq. Kalau yang hafal lagi banyak, baca surah Maryam. Kalau lagi rajin, baca Yasin kalau rajin. Mana yang sibuk sangat, bacalah 3 Qul itu tadi ya. Kemudian kita bolehlah memetik misalnya ayat yang agak panjang sikit daripada surah Al-A'raf ayat 54. Itu tuan-tuan kerja rumah sikitlah, kan baca jadi panjang. Ataupun kita membaca apa-apa doa yang minta jauh daripada syaitan. Sebagaimana Nabi apabila datang baby kepada dia, dia akan doakan. Antaranya ramai sahabat-sahabat Nabi. Ada antara mereka yang khusus Nabi doakan supaya dia faqih dalam hal agama. Boleh saja kita doakan, mudah-mudahan awak ni jadi ustaz, awak ni jadi orang alim, awak jadi orang faqih agama. Itu semua doa yang kita memang dituntut tatkala berjumpa dengan mana-mana bayi. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Tadi saya nak tanya Ustaz tadi tentang benda-benda nanti orang kata apa, tepung tawar Ustaz, dicalik-calik kat kepala bayi. Kan biasa orang selawat ramai-ramai Ustaz. Sambil selawat tu adalah yang gunting rambut, kemudian ada yang tepung tawarkan rambut sampai basah rambut bayi tu putih-putih jadi uban. Apa lagi Ustaz? Jadi macam-macam tersebut ada tak benda-benda yang memang khurafat ke, tahyul ke apa Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih. Kita boleh katakan terlalu banyak amalan-amalan yang dilakukan pada satu ketika dulu dan mungkin ada sedikit hari ini yang sebenarnya tidak ada asas. Tetapi orang tua-tua kita dahulu wujudkan sebagai suatu bentuk atau simbol kesyukuran terhadap kelahiran itu. Selama mana majlis yang kita buat itu, ialah nak conteng kepala ke, nak apa ke, jangan sampai ada unsur syirik. Itu saja kita minta. Kalau nak buat benda pelik-pelik silakanlah. Ada main buai pun macam-macam, ada main conteng-conteng, tak boleh. Ada, tapi terlalu sensitif untuk kita bincangkan. Apa yang kita boleh nasihatkan, selama mana majlis itu tidak menyebabkan kita ada unsur nak membesarkan benda lain. Sebagai contoh, baby yang lahir itu, kita ada pula majlis lapor diri kepada satu makhluk lain pula. Tak kira kucing ke apa ke, nak beritahu ini tak perlu. Sebab Allahu Akbar. Allah itu yang besar. Bukankah bila anak itu lahir, kita sudah masukkan kalimat tauhid. Tiba-tiba anak itu terpaksa pula kita ulu-ulukan kepada makhluk-makhluk yang tidak sepatutnya. Majlis selawat yang kita buat untuk orang kampung, bila budak tu berlari, kita gunting sikit rambut. Itu ahlan wa sahlan, teruskan. Kerana kita melihat itu ada unsur-unsur harmoni, silaturahim, kita nak kongsi kegembiraan. Tetapi kalau dah sampai kepada unsur-unsur yang bersifat khurafat, syirik, iaitu minta sangat dijauhkan sama-sama, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang cukup berharga Ustaz. InsyaAllah kita pakai jauhlah perkara-perkara syirik dalam satu benda nama ibadah tapi jadi syirik pula. Apapun perempuan, banyak lagi kita akan lihat. Saya akan baca soalan email, SMS anda. 2 terbaik akan dapat hadiah pustaka salam. Apapun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi lepas ini insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada anda semua bersama Al-Kuliah pada petang ini. Saya faham bahawa memang jutaan manusia yang menonton Al-Kuliah pada petang ini dan juga tidak terkecuali penonton-penonton setia yang berada di Singapura, di Brunei dan sebagainya. Terima kasih kepada anda semua dan hari ini sebelum saya teruskan Al-Kuliah dengan tajuk kelahiran, tadi kita lihat setiap Sabtu dan Ahad 6.30 pagi hingga 7 pagi. Tengoklah motivasi pagi bersama dengan Ahmad Fitriah jadi tuan-puan setiap Sabtu, Ahad, besok dan lusa lah. So barangkali bangun pagi kita ada motivasi pagi insya-Allah. Apapun kita teruskan pada soalan daripada email anda yang anda hantar kepada kami. Ustaz Alauddin, banyak Ustaz Badi saya banyak soalan yang berkaitan dengan cukur jambul. Yang biasa kita dengar dia cukur. Ini cukur jambul. Jambul ni sini Ustaz.
Ustaz kecil-kecil banyak jambul kan? Jambul. Jadi apa hukumnya? Dia kata adakah dia memang disyariatkan ataupun sekadar adat saja yang cukup jambul tu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ada dua pendapat para ulama tentang persoalan cukur jambul ini. Pertama, hukumnya sunat sahaja. Maknanya tidaklah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana bayi yang tidak mencukur jambul tersebut. Tetapi ada lagi satu pendapat mengatakan wajib hukumnya. Tetapi bukan cukur jambul, cukur keseluruhan rambut itu. Bukan sekadar main filem je, main wayang tu 3 helai 7 helai, bukan begitu. Sebab ujah mereka kerana bayi itu atau baby itu bila lahir menerusi saluran peranakan ibunya itu tadi, dia menerusi saluran yang kurang baik, maknanya kotor, ada najis dan pelbagai lagi. Jadi dia lahir itu hendaklah kita bersihkan dia. Kerana mereka berpegang kepada satu hadis, ma'al ghulami aqiqatuhu fahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Bila Nabi sebut dalam hadis Bukhari ini, bila kamu dapat anak, maka hendaklah pertama akikahkan dia, iaitu kamu hendaklah menumpahkan darah, iaitu haiwan. Kemudian wa amitu anhul adha, dan kamu hendaklah tanggalkan kekotoran daripada dia. Sebab itu ada ulama yang sebut wajib, tetapi bukan wajib cukur majlis cukur itu. Cukur semua, kasih botak. Sebab itu kadang-kadang ada orang-orang masa pergi Mekah, kita tengok bila dia buat haji, dia cukur kepala kan, tahalul sani. Bila kita tengok tahalul, hijau kepala dia. Tanya apa haji punya kepala hijau, tak pernah botak. Tak pernah botak seumur hidup. Mana mak dia dulu pun tak cukurkan botak. Jadi anak ni elok kita botakkan, anak perempuan ke anak lelaki, kasih dia botak dulu bila lahir. Nanti kata orang rambutnya lebih cantik lagi. Mudah-mudahan ya. Nanti cukur lagi biar 3 kali, nanti rambutnya lagi cantik. Jadi eloknya kita buat begitu. Kadang kita kesian tengok baby lah, macam rambut Piramli punya rambut ni. Kadang kesian kita tengok ya. Kasih dia botak bagi dia cantik saja tumbuhnya nanti. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ada satu email ataupun soalan SMS bagus Ustaz. Saya bukan soalan ya, dia nak berkongsi. Tak ada nama ni. Saya rasa dia ibu sebab dia kata apa? Assalamualaikum. Saya sudah melahirkan 4 orang anak yang comel-comel dan sihat. Masa saya mengandung, saya banyak baca Quran dan mendengar ceramah-ceramah agama. Natijahnya semua anak saya cerdik-cerdik kata. Bijak-bijak. Oh, jadi macam Ustaz Badrisah gitu lebih kuranglah. Cerdik-cerdik. So anda boleh orang kata apa? Menggunakan pendekatan dia lah. Masa mengandung tu jangan baby tu dengar headphone pula kita dah dengar. So bayi tu akan mendengar juga, dia akan makin menjadi cerdik insya-Allah. Ustaz, satu lagi Ustaz ni dia tanya macam mana nak buat dengan tali pusat budak tu? Nak buat macam mana? Nak buat mi goreng ke apa ni? Tali pusat budak ni Ustaz, silakan. Ustaz. Tali pusat anak-anak itu tidak ada sebarang dalil khusus tentang cara untuk menguruskannya. Tetapi dia sama juga seperti di dalam kes uri ataupun benda-benda yang lahir bersama itu tadi, hendaklah diuruskan dengan cara yang baik. Sebagai suatu bentuk penghormatan kita kepada satu benda yang lahir bersama dengan rezeki atau anak daripada kurniaan Allah ini tadi. Mana tidak dibuang merata-rata. Sama juga urusannya. Kalau nak tanam, tanamlah. Kalau nak dibuang, buang dengan cara baik. Jauhkan daripada terlibat dengan sebarang amalan-amalan yang pelik, tanam pensel, color pensel apa semua ni. Buat mengikut apa yang sekadarnya saja. Kerana tidak ada petunjuk khusus tentang bagaimana untuk menguruskan tali pusat itu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ini daripada siapa tak ada nama Ustaz. Dia kata bayi yang dilahirkan tiba-tiba mak bidan dia pakaikan benang hitam Ustaz dekat lengan bayi ni. Apa tujuan tu dan apa hukumnya Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih. Ini juga satu perkara yang sensitif, tapi bukanlah niat kita untuk nak meremehkan amalan-amalan sesetengah kaum ataupun masyarakat kita sendiri. Kerana ini kepercayaan. Kononnya dengan mengikat benda-benda begitu boleh mengelakkan daripada gangguan syaitan umur sebian. Ingin kita terangkan di sini, syaitan adalah makhluk yang bukannya makhluk baru hari ini dia takut dengan manusia. Dia makhluk yang dah lama goda manusia. Kalau setakat tali itu dia tak heran. Apa sebab? Syaitan ni, surga tu dia boleh masuk, dia boleh mencilok masuk untuk nak goda Nabi Adam. Baik, surga ni yang jaga bukan orang Nepal, bukan Bangladesh. Yang jaga malaikat. Kalau malaikat dia boleh tipu, dia boleh kelentong-kelentong lepas. Wah, setakat parang kontot, ikan buntal, apa yang kita bela di rumah konon nak bagi syaitan tak masuk. Setakat benang, itu dia pet macam ni saja. Bagi dia tak ada benda. Yang dia takut ialah
kalimah-kalimah, lafzul jalalah, doa yang itu yang sabit dengan sunnah. Maka bukan kita nak meremehkan, ini mungkin kepercayaan. Tetapi kalau mampu untuk kita ubah budaya ini, insya-Allah. Kecuali amalan-amalan yang ada saintifiknya. Contoh ada orang kita tengok anak dia letak tisu basah dekat dahi. Saya ingat ni apa pasien ni? Rupa anak dia hiccup. Oi, bila rupanya hilang pula hiccup tu, saya pun heran lah. Tapi wallahu alam, ini amalan kita raikan kalau benda tu betul, tapi kalau salah elok kalau kita buat apa yang sesuai dengan agama ajar. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Dalam Islam pada hari ke-7 kita disunatkan bagi nama Ustaz, dan salah satu Ustaz yang disunatkan ialah kita disunatkan buat akikah untuk anak kita yang baru lahir. Apa sebenarnya tujuan ataupun hikmah akikah itu Ustaz? Silakan. Akikah, terima kasih Ustaz Fazil. Akikah ini sebagai satu lagi bentuk kita nak nyatakan kesyukuran kepada Allah. Iaitu kalau mengikut apa yang elok kalau agama ajar, kita buat pada hari yang ke-7 kelahiran bagi yang mampu. Seekor kambing bagi anak perempuan, 2 ekor kambing bagi anak lelaki. Tetapi tidak terhad tempohnya dalam hari yang ke-7 itu. Mana bagi yang dah terlepas untuk nak buat, kita boleh sama ada 7 hari ataupun 14 hari ataupun 21 hari, dan ada setengah pendapat boleh dilakukan bila-bila masa. Yang ini sebagaimana disebut oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Boleh dilakukan bila-bila masa. Sebab itu Nabi sendiri dalam satu riwayat beliau mengakikahkan dirinya sendiri, sebab mak dia tak ada dulu ya, ayah meninggal sebelum dia lahir. Jadi dia sendiri mengakikahkan dirinya selepas dia dilantik menjadi rasul umur 40. Jadi dah lama sangat. Jadi kepada puan-puan yang anak-anak, selama mana kita belum akikah, kita akikah. Apa sebab akikah? Anak yang belum diakikah ni kata Nabi, dia macam hutang. Macam kereta kita, walaupun kita dah habis bayar finance, tapi geran kita tak ambil. Seolah-olah begitu. Jadi anak ni masih lagi dia punya gerannya Allah, kita berhutang dengan dia. Kita bayar 300 lebih untuk bayar satu ekor kambing itu tadi, maka dapat geran lah, milik penuh kita lah, seolah-olah begitu. Jadi anak ini kalau ada rezeki, akikahkan 300 lebih saja. Wallahu a'lam. Okey, so Haji Azizan ada soalan tak untuk dia bakal bapak ni, bakal ayah? Ada soalan tak untuk Ustaz? Silakan. Ada. Mengenai dengan daging akikah tu Ustaz, boleh tak kita agihkan daging itu kepada jiran-jiran kita yang bukan Muslim? Terima kasih. Ini adalah soalan yang sangat popular khususnya di negara kita. Bila tiba saja khususnya musim-musim Idul Adha, itu paling banyak sekali. Apa hukumnya? Maka saya tampilkan di sini tentang pandangan mazhab supaya kita boleh ambil mana yang sesuai dengan wakil realiti dalam suasana negara kita ini. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i menyebut haram membagi, sama ada akikah itu akikah sunat ataupun akikah wajib. Akikah wajib ni akikah nazar. Mana tuan-tuan katalah belum ada anak perempuan, tiba-tiba nazar, ya Allah, dapat kalau aku anak perempuan, aku nazar, kalau dapat anak perempuan aku nak akikah. Itu wajib dipanggil ya, akikah wajib. Kata Imam Malik pula makruh bagi akikah yang sunat, haram pula bagi akikah yang wajib. Mazhab Hambali mengatakan harus yang sunat, haram yang wajib. Kemudian ijma' ulama, ini kita ambil, ijma' ulama mengatakan haram memberi akikah yang nazar. Tetapi yang akikah sunat itu khilaf ulama. Maka walaupun dalam Syafi'i tidak membenarkan, tapi saya kira dalam konteks negara kita yang berbilang kaum, bilang bangsa, kita duduk jiran baik-baik ini, sebab akikah ini kita tidak bagi kepada orang daging mentah, kita bagi masakan. Jadi tidaklah salah kalau kita masak sedikit kerana kita memikirkan kejiranan. Kita hak-hak jiran kita mungkin salah, boleh saja kita berikan. Ya, wallahu a'lam. Okey Ustaz, ini salah satu soalan sangat penting Ustaz. Saya pun kena baca jugalah. Ni kebetulan tadi gerhana matahari Ustaz. Ada pula kawan ni dia pregnant. Jadi orang kakak dia pesan, dia kata kamu pregnant. So tengah-tengah gerhana matahari jangan keluar rumah dia kata. Pantang orang mengandung keluar rumah ketika gerhana matahari, takut anak tu jadi hitam gitu. Apa komen Ustaz? Silakan. Ni dia basuh sikit. Masya-Allah, inilah masalah orang kita ini. Banyak sangat amalan pelik-pelik yang menyebabkan kadang-kadang kita nampak payah nak jadi orang Melayu Islam ini. Ini baru kali pertama lah saya dengar tak boleh keluar takut anak jadi. Maknanya yang tak putih yang ada di keliling kita tu semua mak dia dulu masa gerhana keluar agaknya. Seluruh orang di Afrika itu mak dia keluar masa gerhana agaknya. Ini tidak betul, tidak kena dan menyebab kita jadi nak suka. Barangkali dia nak nasihat, inilah style orang tua kita.
dia nak benda tu baik tapi dia kelentong kod lain supaya tak nampak sangat. Contoh, dia tak bagi keluar takut gerhana ni ada udara yang tak baik atau cahayanya itu ada kesan-kesan apa. Tapi dia tidak betul terang, dia cakaplah anak tu jadi hitam. Ini jadi masalahnya. Ada juga Ustaz Fauzi, dia amal baca Quran. Pernah jumpa, ini amalan pelik. Dia kata, kalau isteri mengandung, kalau bapa baca surah Luqman, mak kena baca Luqman juga. Tak boleh bapa baca Luqman, mak baca Maryam. Kalau mak baca Maryam, bapa pun kena baca Maryam. Saya tanya, Ustaz, tak boleh beza-beza? Seorang baca Luqman, seorang baca Maryam. Dia kata, jangan Ustaz, mesti sama. Kalau Luqman, Luqman, Maryam, Maryam. Kalau beza jadi apa? Nanti anak jadi Ya'au, dia kata. Tak berapa nak tentu dia punya tu. Ini adakah semua yang Ya'au itu disebabkan mak bapaknya baca surah yang berbeza? Ini tidak timbul. Tapi dasarkan kepada sangkaan kita semata-mata. Wallahualam. Terima kasih Ustaz panjang lebar penjelasan Ustaz tentang kelahiran atau bayi ataupun anak, apa yang patut kita buat dan apa yang tak patut kita buat. Apa pun perempuan semata meredakan suasana. Apa kata kalau kita berehat seketika dan kembali selepas ini insya-Allah. Ya Allah wahai ya Habib. Alhamdulillah, Alhamdulillah tuan perempuan. Sekali lagi bersama dengan Al-Kuliah petang ini dengan tajuk kelahiran. Banyak email ni saya nak baca pun memang tak termampu. Banyak sungguh tanya tentang doa anak-anak perempuan, doa anak lelaki, doa anak-anak dah 9 tahun kahwin tak dapat doa. Jumpalah kat Jabatan Kahwin Islam Pahang lah. Jumpa Ustaz Balisah sendiri kat pejabat dia. Jadi saya tanya Ustaz ni ada satu lagi kes Ustaz. Kena ambil jugalah dia kata. Betul tak Ustaz? Ni orang tua-tua dulu dia kata kalau bayi itu kita dah bagi nama hari ialah bagi nama. Kemudian lepas tu asyik menangis je, menangis. Tak henti-henti. Macam cerita Alma Albab tu. Betul ke Ustaz kita kena tukar nama lain? Dulu nama kata Ahmad. Nangis tukar nama Badlishah. Tak menangis dah. Pandai berceramah pula lepas tu kan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Ini juga adalah kepercayaan masyarakat kita yang pada sampai sekarang pun masih lagi ada. Tapi saya melihat amalan tersebut juga diamalkan di setengah tempat di negara Arab. Iaitu mereka percaya ada orang tertentu yang namanya itu terlampau berat untuk budak itu tadi. Yalah, sebab itu sekarang ini kita jarang jumpa baby baru lahir nama Omar. Kurang dah kan? Abu Bakar. Kita rasa berat nama tu. Tapi bukan makna tak boleh letak. Ada orang dia tak serasi. Dia tak serasi mungkin panas ke wallahualam. Habibur Rahman, Abu Hab, banyak Habib jadi penat. Sebab itu nama ini bila kita sebut tadi doa, maka hendaklah kita bagi nama yang mudah-mudah saja mengikut pandangan ajaran yang diajar oleh Nabi kita. Kalau anak lelaki itu taruh saja nama yang paling disukai oleh Allah, Abdullah dengan Abdul Rahman. Ataupun bi asma'il anbiya, bermula daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf sampai Nabi Muhammad. Kemudian letak saja apa yang namanya sama dengan nama aku, kata Nabi. Maknanya Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, apa saja yang sama dengan nama Nabi. Itu semua nama yang ada barakah. Saya pernah jumpa beberapa orang yang kadang-kadang nama kad pengenalan dia lain dengan nama orangnya. Bila kita tanya kenapa ni namanya lain, masa kecil selalu demam. Dan perkara itu juga saya temui di negara Arab. Iaitu ada kalangan orang-orang tertentunya, nama dia ditukar oleh ustaz-ustaz, oleh tok-tok guru dia. Barangkali kerana kesilapan makna. Sebab nama maknanya itu kadang-kadang tidak sesuai. Ya, jadi ditukarkan nama oleh syekh-syekh tertentu. Maka saya kira benda ini bergantung kepada kepercayaan kita. Kalau misalnya nama itu nama yang berat, maka kita rasa dia berat, dia akan jadi berat. Tapi kalau makna doa itu baik, maka teruskanlah. Mungkin dia demam tu bukan sebab nama, tapi demam mungkin cikungunya ke sebab apa, kena pergi klinik lah, bukan sebab nama ni ya. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Ni Ustaz, salah satu benda yang patut kita buat selepas kelahiran ialah khatan Ustaz. Potong. Jadi macam mana Ustaz diterangkan tentang cerita khatan ini, anak laki-laki, anak perempuan, dan bilakah masa sesuai untuk berkhatan? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Ada satu perkara yang perlu kita tahu bahawa adalah satu elok kalau kita dapat lakukan khatan ini, khususnya kepada anak lelaki, baby lelaki, itu buat masa dia kecil. Itu lebih baik. Ya, buat dalam masa umurnya selepas 7 hari kelahiran.
Kalau awal sangat kan takut tak berjumpa pula kan, benda kecil sangat. Jadi 7 hari kelahiran itu sesuai. Sebab itu Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad tidak setuju dengan riwayat mengatakan Nabi lahir terus khatan. Tidak. Tapi kata Ibnul Qayyim, Nabi itu dikhatankan oleh Abdul Muttalib pada hari yang ke-7 daripada kelahiran baginda. Maka elok kalau kita lakukan. Sebab itu ulama membahagikan waktu khatan ni atau bersunat lah panggil kita pada 3. Pertama waktu wajib. Wajib ni bila? Bila dah baligh, akil baligh. 15 tahun tak sunat lagi, berdosa. Maknanya begitu ya. Kemudian yang kedua, ketika sebelum balik itu sunat hukumnya. Jenam macam sekarang lah, sirangan bomba apa semua dia ya. Kemudian yang waktu ikhtiari, ini waktu yang afdal. Ini 7 hari, 40 hari ataupun 7 tahun. Saya nak kongsi sini Ustaz Fazli ya, ada satu kajian di barat menunjukkan bahawa budak kecil yang lahir dalam tempoh 2 bulan dia sunat lebih baik daripada orang lain. Dari segi apa? Sebab pertama, ini kajiannya, budak kecil yang sunat masa kecil tak perlu bius. Sebab apa? Dia punya innovation dia punya sistem pensarafan masih belum sempurna. Jadi dia tak reti nak kena sakit. Sebab itu budak kecil, baby boy lah, kalau kecil buang air pun tak reti sebab dia tak reti controlling tu, dia tak berapa pandai lagi. Jadi sistem saraf masih belum sempurna. Sunat masa itu bagus. Kemudian menurut kajian psikologi, budak kecil 75% ya, budak kecil yang sunat dalam tempoh 2 bulan, dia akan kurang cenderung untuk melakukan onani ataupun masturbasi dan kurang nak tengok cerita porno. Kenapa jadi begitu? Kerana mereka tidak melihat proses transformasi pada zakar mereka. Dia tengok itulah rupanya daripada dia kecil sampai dia besar. Kalau yang tak pernah sunat ini, dia tengok perubahan. Wow, dia ada wow. Bila ada wow tu yang dia banyak bereksperimen, dia banyak berimajinasi. Jadi kalau dapat, sunatkan awal-awal. Tak adalah masjid sekarang pening, siap buat signboard lagi. Belum bersunat, belakang. Dah bersunat, depan. Akan pening kita kan. Jadi, yang biasa mak tak bagi Ustaz Fauzi. Ayah okey, mak ni biasa tak bagi. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Ni daripada Muhammad Lela ni. Dia hantar email bagus email Ustaz. Dia kata, okey, ingin penjelasan dari Ustaz, apakah hukum adat melenggam perut sebelum kelahiran yang sering diamalkan oleh orang Melayu menurut adat dan tradisi terutama orang di kampung-kampung? Ini Ustaz, adat melenggang ya? Melenggang perut. Silakan, lenggang perut dia. Terima kasih. Silakan. Lenggang perut ni kalau secara jujurnya hampir sudah tidak ada. Boleh dikatakan ramai sudah tinggal kenangan saja sebab perkembangan Islam tu sudah naik. Tapi hukum lenggang perut ni memang tak sesuai dilaksanakan sebab ada unsur-unsur ramalan, ada unsur-unsur kita bernujum. Dahlah lenggang perut macam pocok-pocok tu. Kemudian ada pula dia main potong kelapa ni. Dia pop tengok kalau pancut punya air tu, ini anak lelaki. Kalau meleleh, ini anak perempuan. Zaman dulu orang tua kita tak ada kerja. Tak ada TV, tak ada al-kuliah, tak ada halaqah. Zaman sekarang orang ada sibuk. Tak ada masa dah nak buat benda-benda begitu. Sekarang ini banyak perubahan-perubahan. Tapi kalau ada orang nak buat sekadar untuk tontonan pelancong sajalah. Tak ada melibatkan, tak ada langsung dah nak buat lagi. Memang agak susah. Dia ada lenggang perut. Atas perut tu macam pesen lah. Kemudian yang suka tengok yang kelapa tu lah. Kelapa ni kalau dipotong tak kena cara memanglah mancuk-mancuk keluar. Jadi zaman dulu orang tak ada kerja kan. Sekarang ni kita ada scan, boleh cek perut, pakai ngep, bobo liquid apa kan, boleh tengok baby dalam TV. Jadi itu lebih baiklah lenggang perut, baik lenggang kat klinik je lah, pakai ultrasound tu ya. Wallahualam. Okey Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz, soalan email ni. Kita ada masa 2 minit lagi. Betul tak betul dia tanya, bahawa bulan kelahiran seseorang anak itu, adakah dia boleh mempengaruhi personaliti dan psikologi anak tu? Katalah bulan Januari ni memang panas baran, pemarah. Bulan Februari, ni cool, relax dia. Betul tak betul Ustaz? Saya secara peribadi tidak bersetuju. Sekiranya ada orang boleh menentukan peribadi, masa depan, kehebatan, keunggulan, kelemahan seorang berdasarkan kelahiran. Kerana tidak ada dalil dari sudut pandangan agama kita. Bahkan Nabi marah pada orang yang memandai-mandai dalam bab ini. Man ata'arrafan au kahinan fayasaduku lam yuqbalillah salatu arba'ina yauman au kama qala. Siapa yang jumpa arrafa? Arrafa ni siapa? Mana-mana mengira orang punya itulah mengira orang ni, awak ni kahwin 2, awak ni playboy apa semua. Siapa datang jumpa orang ni 40 hari sembahyang tak terima. Apa sebab? Itu semua tidak ada dalil. Kalaupun betul, bukannya betul, kebetulan. Kebetulan saja. Inilah yang menjadi ilmu zodiak, horoskop, bermula daripada main-main tengok. Esok jadi berkelahi Ustaz Fauzi. Tengok tangan, awak ni tangan ni nikah 2 ni. Anda jadi kelahi pula. Padahal tak ada pun niat nak kahwin. Akhirnya kahwin 2 betul. Hari-hari bergaduh. Ini hati-hati ya. Allah. Okey Ustaz, kita sampai penghujung rancangan Ustaz. Kita ambil masa setengah minit untuk Ustaz buat kesimpulan apa kita bincang tentang kelahiran. Silakan Ustaz. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian.
Kita orang Islam ini, agama kita cantik. Dia ajar kita ini seluruh sudut kehidupan, termasuk dalam bab kelahiran. Sebab itu seorang tua pernah pesan, yang bezakan kita ni dengan makhluk lain ni satu titik saja. Apa maknanya? Cuba kita ajar perkataan bayi dalam bahasa Jawi atau tulisan Arab. Beralik, ya, bayi. Ya ada berapa titik? Ada 2 titik. Cuba buang satu titik jadi huruf apa? Huruf ber. Eja semula, beralik, ya. Kan lain bunyinya. Kanak-kanak, ka alik, nun, qaf. Kanak, nun satu titik. Tambah satu lagi titik jadi huruf apa? Huruf ta. Ka alik, te, kata. Kita tak anak-anak kita jadi kedua-dua tu tadi. Bunyi saja bising, ngongak, tapi tidak ada hasil. Sebab itu agama kita ajar anak ini mesti diberi pendidikan. Bermula daripada kita pilih siapa nak jadi pasangan kita, sampailah semasa kita hamil, melahirkan, sampailah anak kita dewasa. Wallah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Badli Shah Lauddin. Terima kasih kepada semua daripada PNMB Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Terima kasih kepada anda semua di rumah, di pejabat ataupun di kedai-kedai di warung kerana menonton Al-Kuliah dengan tajuk kelahiran pada minggu ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk Cegah Mungkar. Minggu hadapan ya, waktu dan hari yang sama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.